Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton. Sila share, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Dengan izin Allah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam program Tazkirah Pagi, iaitu perkongsian sirah Nabi dalam bab perjalanan hidup seorang Rasul. Salam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada siri kelima yang lalu kita telah mendengar, iaitu dalam bab menyatakan kuat pegangan agamanya. Dan kita masih lagi dalam bab ke-1, bab yang pertama, iaitu dalam perihal kelahiran Muhammad. Dan insyaAllah kita terus kepada siri ke-6, iaitu dalam bab menyatakan Nabi mendapat bimbingan Allah. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah dipelihara oleh Allah. Segala kelakuan beliau daripada perbuatan yang akan menjatuhkan peribadinya. Beliau juga tidak pernah melakukan kebiasaan buruk jahiliah. Pokoknya beliau selalu menjaga dirinya daripada perbuatan kecil. Di tengah kaumnya, beliau dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah. Tidak pernah berdusta, sampai beliau digelar Al-Amin, yang orang yang jujur. Beliau sangat disenangi oleh kaumnya kerana beliau suka menolong kaum lemah, suka menyampaikan hajat seseorang dan suka menghormati tetamu. Sejak itu kecil, beliau lebih terbiasa hidup sederhana dan lebih senang untuk mencari rezeki dari keringatnya sendiri. Ketika Nabi berusia 25 tahun, bangsa Quraisy dikejutkan serangan Bani Qais. Dalam peperangan tersebut, Nabi ikut membantu tentera Quraisy dengan mengambil tombak dan anak panah yang dilemparkan oleh musuh untuk diberikan kepada tentera Quraisy agar dapat dilemparkan kembali ke arah musuh. Kerana itulah sejak kecil beliau telah mengenal medan perang dan taktik peperangan. Dalam sejarah peperangan tersebut disebut Harbul Fuzul. Dalam sejarah peperangan tersebut disebut Harbul Fijar. Sejak mudanya, beliau terbiasa mencari nafkah dengan jalan mengembala kambing milik orang Quraisy, sehingga beliau sejak muda telah belajar untuk bertanggungjawab kepada atasannya. Dengan mengembala itu, beliau dapat melatih jiwanya untuk kasihan terhadap orang lemah, kerana beliau terbiasa untuk menyayangi binatang ternakannya. Bahkan yang lebih daripada itu, beliau telah menjalankan kebiasaan para Nabi dengan mengembala. Sehubungan dengan ini, Nabi pernah bersabda, tidak seorang Nabi pun yang tidak mengembala kambing. Ketika beliau ditanya, apakah anda juga demikian, ya Rasulullah? Jawab Nabi, aku pun juga demikian. Kebiasaan mengembalakan itu telah dikerjakannya sejak beliau masih di rumah Halimah di dusun Bani Sa'ad. Dan ketika beliau berada di Makkah, beliau juga mengambil pekerjaan yang sama dengan sekadar upah untuk nafkahnya tiap-tiap hari, iaitu beberapa qiraat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian perkongsian pada pagi ini yang dapat saya kongsikan dengan sebuah ringkas. InsyaAllah, jika diizinkan Allah, kita akan sambung lagi pada siri ke-7, iaitu pada bab menyatakan Muhammad meminang Khadijah binti Khuwailid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan demikian perkongsian pada pagi ini. Saya berharap kepada semua anda yang ada di luar sana untuk terus bersama saya dalam program Tazkirah Pagi. Untuk makluman yang mereka yang baru mengikuti siaran ulangan ini, anda masih lagi di peringkat awal. Kita baru masuk ke siri ke-6, dan insyaAllah seperti dijanjikan, kita akan sambung lagi pada siri ke-7 pada masa-masa yang akan datang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, betapa pentingnya kita belajar sirah ini, kerana satu-satunya manusia iaitu Habibullah yang perlu kita pelajari, kerana itulah Nabi yang kita sayang, yang membawa agama. Yang mana Nabi Muhammad SAW iaitu telah mengorbankan seluruh hidupnya bersama sahabat yang mana berjuang semata-mata membela agama Allah ini. Hasil daripada itulah kita menerima Islam dengan semudah-mudahnya. Jadi suruhan saya kepada semua untuk terus kita belajar sirah, walaupun tidak semestinya di dalam program tazkirah ini, dan anda boleh juga bergabung di mana-mana kuliah maghrib ataupun mana-mana juga majlis ilmu untuk mendapatkan maklumat ataupun isi-isi kuliah tentang ilmu-ilmu kehidupan Rasulullah SAW. Selain daripada itu, banyaklah kita beramal sunnah, sama ada sunnah ringan ataupun sunnah berat. Dalam rumah tangga kita cuba amal sebaik mungkin untuk mengamalkan apa yang Rasulullah buat, kasih sayang bersama anak-anak dan isteri, itu juga sunnah. Dan insyaAllah sekadar itu pada kali ini. Jadi saya berharap semua anda yang belum lagi berada dalam bergabung dalam grup Ismail Tuhan Channel untuk dapatkan berita dunia Islam serta program Tazkirah Pagi, anda boleh berbuat demikian dengan mendapatkan link yang mungkin terpapar di skrin anda. Ataupun untuk dapatkan link Telegram ini, anda boleh PM kepada saya melalui WhatsApp ataupun Telegram di talian 012 422 4692. 072 422 4692. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah khidmat daripada saya yang mana cuba sebaik mungkin untuk berkongsi dengan anda yang ada di luar sana. Jadi anda yang tidak punya masa untuk memegang atau membaca sirah, anda boleh cuma mendengar, dan itulah apa yang dapat saya kongsikan, walaupun tidak sebaik mungkin. Jadi sebelum saya akhiri tazkirah ini, seperti biasa saya war-warkan perkhidmatan lori tunda yang beroperasi 24 jam di seluruh semenanjung Malaysia termasuk Langkawi. Untuk sebarang makluman ataupun sesiapa ingin dapatkan perkhidmatan lori tunda saya ini, anda boleh hubungi saya di talian 017 400 1247. 017 400 1247. Sekali itu pada kali ini, keadaan baik semuanya datang dari Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Dan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.